أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Pertamanya sama-sama kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan izinnya dapat sama-sama kita terpilih untuk terus menikmati rahmat Allah, berbagi bagian dalam keadaan puji Allah, sujud sembah Allah. Mudah-mudahan kita terus beristiqamah mencari ruang-ruang untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di pagi-pagi hari lagi kita dah terikat dengan sistem Allah. Bangun-bangun kita terus ungkapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji puja kita panjatkan kepada Allah yang kembali menghidupkan kita semua pada pagi ini, setelah secara simboliknya dia matikan kita seketika dalam tidur kita tadi. Wa ilaihin nusyur, kepada dia kita kumpul. Kita zahirkan rasa syukur kita itu bukan setakat dengan ungkapan alhamdulillah, tetapi kita zahirkan dengan kita melangkah kaki ke rumah Allah. Mudah-mudahan itulah sifat seorang hamba. Makin banyak nikmat yang Allah bagi, makin banyak usaha yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan. Mudah-mudahan insya-Allah kita terus diberikan rezeki untuk terus solat berjemaah di awal waktu di rumah-rumah Allah, dan mudah-mudahan anak isteri kita semua sekali dipermudahkan urusan untuk sentiasa dalam keadaan yang terbaik melakukan amal soleh dan insya-Allah. Seperti biasa, mulakan dengan apa khabar semua. Lama rasa tak jumpa. Semua benda dah berubah. Nak masuk pun pintu tutup, kita dapat seperti kat luar je, nak cakap mati kan. Alhamdulillah kita dapat sama-sama terus berkuliah. Anak kira ni kali pertama buat selepas PKP, anak pun dah tak perasan, sedar tak sedar dah dekat setengah tahun. Kuliah pun dah cara normal baru, sedar tak sedar kerajaan pun dah baru. Macam Malaysia tak datang pula kali lagi tukar lagi kerajaan baru. Tak ada kerja pun kita tak apa-apa. Apapun insya-Allah pada pagi ini saya akan terus menyambung perbincangan kita daripada kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus karangan Al-Ustaz Sa'id Hawwa rahimahullah. Kitab yang membicarakan tentang jiwa. Bukanlah apapun jiwa kita, mudah-mudahan jiwa yang sentiasa bersih, dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan jauh daripada kotoran-kotoran syirik, kufur, riya, wujud dan sebagainya. Sekadar nak recall, benda dah lama dah kita tinggalkan. Tazkiyatun Nafs membicarakan tentang jiwa, tentang hati, tentang benda yang kat dalam fitrah nurani, rohani kita. Maka kita pecahkan kepada 3 elemen. Muqaddimah, Ustaz Syed Hawwa mengajarkan kepada kita tentang nak bersihkan jiwa tak mesti ikut benda yang asing, tak mesti nak kena terus ikut tarikat, tapi back to basic. Basic kita apa? Semayang, puasa, zakat, haji, benda yang dah memang ada dalam syariat. Maka bila sebut tentang basic, maka yang perlu adalah kita kembalikan makna-maknanya. Solat, apa maksud solat? Solat kan maknanya doa. Takut-takut kita dah solat lama sangat, dah terlupa dah kita sedang berdoa kepada Allah. Datangkan balik maknanya. Solat bila datang ke dalam berjemaah, kita belajar untuk taat kepada ketua. Tak kira lah dia tua ke, dia muda, dia Cina ke, dia India, as long dia Muslim, dia bawa kita subuh 2 rakaat, kita ikut semua rukun dan syarat. Itu sifat yang kita diajarkan. Akhirnya tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada imam pun, tunduk kita sebenarnya kepada Allah. Akhirnya Allah lah matlamat kita. Puasa pun macam tu juga, bukan sangat-sangat nak suruh kita lapar, tapi nak jaga takwa. Itu datangkan balik makna tazkiyatun nafs. Takut dah lama sangat puasa dah selalu, akhirnya kita nak sihat konon-konon sebagai matlamat utama.
kurus sebagai tujuan utama. Tidak. Takwa yang kita nak cari. Bila kita tekan nafsu kita, tekan lapar kita, mudah-mudahan yang datang kebergantungan yang paling tinggi itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat, akhirnya zakat bukan yang mahal itu adalah berapa yang kita keluar, tapi sejauh mana ikhlas kat hati bila kita keluar, dan kita syukur yang kita keluarkan itu Allah yang punya, bukan kita yang punya. Begitulah semua sampai kepada haji dan sebagainya. Kita datangkan makna-makna, termasuklah tilawah Al-Quran, zikir, fikir dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada isi tazkiyatun nafs, 3 tahap. Yang pertama namanya takhalli. Takhalli ni maknanya kita bersihkan, kita zerokan. Apa dia? Jauhkan daripada benda yang kotor. Yang kalau dalam bahasa tasawuf ataupun tazkiyatun nafs kita panggil sebagai sifat-sifat mazmumah. Itu dulu kita buang. Buang yang kotor dulu, baru isi yang baik. Bersihkan cawan ni dulu, baru isikan air zam-zam. Isilah air zam-zam macam mana pun, tapi kalau gelas ni kotor, orang tak minum juga air, walaupun air itu zam-zam, sebab gelas itu kotor. Isilah diri kita dengan sembahyang, haji, segala sedekah, tapi dalam ini ada riak, ada ujub, ada takabur. Orang tak nampak ada kat sembahyang kita. Yang nampak dengki kita, nampak benci kita, nampak sakit hati kita. Buangkan yang kotor dulu. Maka benda yang paling kotor kita bincang dulu, namanya syirik, namanya kufur, namanya riak, ujub, takabur, dengki, benci. Benda-benda itu kita buang. Bila dah buang tu, datang ta yang kedua, kita panggil sebagai tahalli. Tahalli, tahalli daripada kata huliyah ni, hiaskan diri kita dengan apa? Sifat-sifat ubudiyah. Hiaskan diri kita dengan sifat kehambaan, sifat membenarkan semua perintah Allah. Tak ada yang kita tidakkan. Allah kata I, kita kata I. Itu sifat kehambaan. Itu sifat membenarkan. Kemudian sifat apa lagi? Hiaslah semua kita dengan sifat apa nama, jujurnya, ikhlas. Benda-benda ni yang kita bincang panjang lebar. Dan sekarang kita masuk ta yang ketiga, namanya tajalli. Bila dah buang kotor, isi dengan yang cantik, isi dah dengan air zam-zam. Sekarang kita nak zahirkan semua yang cantik-cantik ni datangnya daripada Allah. Akhirnya hidup kita semuanya kerana Allah. Itu sifat tajalli. Kita akan kita sebut Allah Azza wa Jalla. Akhirnya semua Allah. Ui, cantiknya cuaca ini, bestnya Malaysia. Ini semua anugerah daripada Allah. Dia bukan sebabkan akulah Malaysia aman. Allah lah yang bagi kita bincang ni. Allah lah semua. Akhirnya Allah. Akhirnya hidup kita kembali kepada basic kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Akhirnya semua, aku ada anak, aku ada isteri, hebatnya aku tak, hebatnya Allah bagi pinjam sunnikan. Semua benda akhirnya Allah yang kita bicarakan, bukan diri kita. Akhirnya we think big. Kita fikir benda besar, Allah, bukan fikir diri kita. Tapi bagi orang yang jiwanya kecil, aku kecil sangat jiwa dia. Dia tak nampak Allah. Kesannya gaduhlah kita sama-sama kita. Surau ni kalau aku tak ada lama dah. Dulu akulah yang buat macam ni. Akulah. Kalau aku tak ada lah. Tidak. Alhamdulillah Allah bagi kita nikmat ni. Allah bagi. Semua datang daripada Allah. Maka hari ini, atas nak kembangkan pada sifat tajalli, kita pernah masuk tengok catatan ini bulan 1 dan bulan 2 yang terakhir. Kita bincang tentang bagaimana kita nak mulakan dengan kenal Allah dulu. Takut kita bincang panjang lebar macam-macam, tiba-tiba benda yang paling basic kita terlepas pandang. Apa dia? Allah pun kita tak kenal. Contoh, sekadar nak beranalogi. Cuba tuan-tuan describe isteri masing-masing. Nak cerita apa? Keluarlah 1, 2, 3 isteri saya ini, 2, 3, 4. Bila sebut-sebut, minta maaf, muhasabah. Silap-silap kau yang buruk lebih banyak ada yang baik. Sama juga tanya isteri, siapa suami? Suami kau yang mana? Alah, suami aku tu yang pakai baju mesti tak pernah gosok baju. Contoh, kau yang buruk tu. Tak ada yang baik-baik. Dan keluar-keluar tu mungkin 5 je, dah habis dah tak nak sebut. Sebab tu kalau kita nak perasan sekadar beranalogi,
Nama Allah ada berapa? Kita kenal tak nama-nama Allah? Kita tahu Allah ada 99 nama, lebih lagi sebenarnya. Tapi kita kenal tak? Sebab tu nak describe Allah terlalu luas, terlalu banyak. Tapi nak katanya kadang-kadang kita pun tak berapa nak kenal Allah. Yang tu kita tak kenal mana pun nama-nama Allah. Upas nama. So dalam bab tajalli ni kita cuba belajar nama-nama Allah untuk kita belajar. Akhirnya kita dah bincang itu, kalau tuan-tuan masih ingat, sekadar sebagai revision. Asasnya dengan nama-nama itu melambangkan kebesaran Allah sudah. Semua dia. Nak kata paling kaya, paling besar, paling agung, paling segala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kupas satu-satu. Cuma sebagai kesimpulan yang kita bincangkan itu, ada nama yang hanya layak bagi Allah, tak layak bagi kita. Jangan pula kita kata, oh Allah, aku pun macam Allah juga. Tak boleh. Allah kan maha mendengar, aku pun dengar juga. Samalah. Takkan sama kita punya pendengaran yang Allah punya pendengaran. Foundationnya apa? Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan, dia berhak nak dengar apa benda. Dia berhak nak tengok apa benda, nak tengok luar dalam, itu hak Allah sebab dia Tuhan. Kita boleh tengok, tapi sifat kita hamba, ada yang halal, ada yang haram. Tak semua benda kita boleh tengok. Dengar, hati-hati itu fitnah. Jangan dengar benda-benda fitnah. Sedap ni dia cerita ni gini. Betul ke dia? Betul. Tu aku hamba, aku tak boleh dengar, itu fitnah. Maka kita ada macam nak sama, tapi takkan sama. Dan apatah lagi ada nama-nama yang hanya layak bagi Allah, tidak layak bagi kita. Jom kita tengok, dan kalau ada masa kita cuba relate dengan isu yang berkaitan, supaya kita punya perbincangan tidak berada di alam lain, seolah-olah tidak praktikal dalam dunia harian kita. Itu bagi saya antara cabaran. Kita berbincang tentang agama dengan begitu indah, tetapi kadang-kadang kita pun tak tahu nak letak kat mana application dalam kehidupan semasa kita. Maka di sini jom kita tengok tentang nama-nama Allah. Dan kita dah sebut sebagai penutup kuliah yang terakhir, akhirnya nak tahu yang mana boleh pakai nama itu dan sebagainya, kita ada model. Benchmark kita siapa? Nabi SAW. Nabi lah guna pakai nama itu dan sebagainya, macam mana nak apply kehidupan kita. Sebab tu nikmat kita sebagai umat Muhammad, kita bukan hanya ada modul namanya Quran dan Sunnah, kita ada model namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tiru, untuk kita belajar. Baik. Maka jom kita tengok ruas pertama, bahagian hamba dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rujukan kami, yakni kata Ustaz Syed Hawa rahimahullah, atau rujukan kitab yang digunakan ialah kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'ulillahil Husna, yang diterjemahkan dalam bahasa kita, tujuan tertinggi dalam memberikan penjelasan mengenai Asma'ullah Al-Husna, yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Nak kata ingat tak lagi buku ni pun, Tazkiyatun Nafs Ustaz Syed Hawa, ulama yang meninggal sekitar tahun 1988 lebih kurang, dia meninggal di Jordan. Dia ulama Syria. Dia melihat perkembangan Islam yang macam menarik daripada kacamata seorang ulama di bumi Syria, Suria ni, negara yang kalau kita compare antara negara-negara lembut. Orang Syria ni lembut, sebab tu dia punya Arab dia ada zikir, Arab dia ada ni Syria punya ulama-ulama. Dia tengok perkembangan Islam kat mana? Mesir ni orang panggil dunia, ibu dunia. Kenapa semua benda ada dekat Mesir? Dengan serabut, dengan serabai, dengan apa, bergaduh semua. Mesir tu macam center lah bagi orang-orang Arab ni. Sebab tu orang Arab, Mesir dia punya bahasa lain sikit, tapi semua orang Arab boleh faham Arab Mesir. Gitu. Kalau kita Malaysia ni, masing-masing ada perantai dia, ada semua ada bahasa sendiri, slang dia sendiri. Tapi orang Kedah tak faham, orang Pasir Timur. Orang Arab walaupun Mesir ni punya bahasa dah lain, jim dah jadi ga, jamil dia gamil, tapi orang Arab boleh faham sebab Mesir ni dah macam segala media, TV, rancangan semua diorang. Ulama pun Azhari orang juga, baik buruk semua kat diorang. Cuma nak katanya
perkembangan Islam yang dulu tengok dekat Mesir. Ikhwanul Muslimin tuan-tuan biasa dengar pun Mesir. Cuma bagi ulama yang tengok dari luar, dia tengok cantik ni Islam naik. Tapi bagi dia yang naik itu bukan Islam sangat. Yang naik itu sebenarnya kebencian kepada sistem yang ada di Mesir. Kan Mesir ni zaman Firaun lagi sampailah pada zaman Jamal Abdul Nasir lah berbagai. Orang bukannya nak Islam, tapi kebangkitan Islam itu sebenarnya terselindung di sebalik benci kepada kerajaan yang ada pada masa itu. Oh, you punya yang naik itu benci pada kerajaan, bukan nak Islam sangat. Itu yang akhirnya dia tengok, bagus juga orang nak Islam, tapi nampak orang nak Islam itu bukan solid nak Islam, tapi sebab nak melepaskan marah kepada kerajaan yang ada pada masa itu. Itu yang dia keluarkan buku-buku ni. Kita nak Islam yang bersih daripada dalam, bukan Islam yang atas nama nak marah kepada kerajaan semata-mata. Itu yang jadi Islam yang bincang bagi kacamata dia orang luar. Maka dia kata yang itu dibincang kitab ni, Tazkiyatun Nafs, ajar Islam kita nak daripada dalam itu bersih, solid, semata-mata hidup kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab semata-mata benda-benda lain. Okey, sebab itu bila dibincang ini, buku ini tahun 70-an 80-an terhasil. Dia kata terus terang dalam mukadimah, buku ini sebenarnya diambil sebagai ringkasan, sebab nama buku ini Al-Mustakhlas, khulasah, ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan biasa dengar aku nama Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali besar kitab dia. Maka dia sebagai ulama yang agak contemporary, dia bilang terlalu besar kitab ini nak dipersembahkan kepada masyarakat moden, maka disimplify, walaupun simple masih lagi agak tebal lagi, tapi lebih kecil, lebih mudah faham. Sebab tu jarang aku nak dengar ustaz-ustaz buka kitab Ihya Ulumuddin, walaupun sebenarnya cantik, nama pun Ihya, menghidupkan ilmu agama. Sepertinya Al-Imam Al-Ghazali dapat membaca sampai satu masa nanti agama masih hidup, tapi nanti sembahyang masih hidup, tapi macam tak sembahyang pun. Islam masih hidup, tapi macam tak Islam pun. Semua mengaku Islam, tapi macam tak pernah beriman. Akhirnya muncullah suara-suara seperti, Ustaz Jumhuri, I'm still Muslim. Ada still Muslim, tak still pula. Why? I'm Muslim, but I'm not a practicing Muslim. Perkataan-perkataan yang muncul ini. Saya Muslim, tapi saya tak beramal dengan Islam. Kata saya Melayu, tapi saya tak cakap Melayu dah. Itu benda-benda yang muncul, benda-benda yang pelik-pelik. So, Muslim not practice Muslim. So dia kata pun bukan setakat buku ini diringkaskan daripada Ihya Ulumuddin, hatta di bawah tajuk Tajalli ni pun dikembangkan kitab Asma'ul Husna. Kenapa ya? Kenapa? Penting juga Al-Ustaz Syed Hawa rahimahullah buat macam tu sebab dia pun dah serabut dengan suasana yang ada pada masa tu lagi. Tahun 70-an 80-an, bila orang nak kepada Islam, walaupun yang terselip pertembungan antara salaf dengan khalaf. Nak bincang tentang Allah, jom kita bincang dulu sifat 20. Bila dia buka kitab sifat 20, geng-geng Wahabi pula lari. Ni 20 ni apa benda pula, Allah ada 20 sifat. Nak buka ikut bincang Tauhid, Uluhiyah, Rububiyah, Asma' wa Sifat. Ni Wahabi ni, 3 serangkai. Ada Trinity pula dalam Islam. Dah berlari pula geng-geng yang khalaf. Rupanya benda tu ulang sampai kiamat. Duk bergaduh kita benda-benda titik tengik macam tu, takkan selesai. Maka dia ambil jalan pertengahan, ambil nama-nama Allah. Kita tak bincang tentang apa nama Uluhiyah, Rububiyah, Asma' wa Sifat sebagai sandaran utama, dan juga tidak bincang sifat 20. Kita cuba cari titik tengah, sebab benda ni benda akidah, benda yang asas, sepatutnya tidak menjadi perbalahan yang terlalu keras di kalangan masyarakat. Dia lebih kepada bagaimana kita mengupas akidah kita, tauhid kita yang satu semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom kita tengok apakah komentar beliau tentang nama-nama. Yang pertama, bahagian hamba dari 2 buah nama Allah yang berbunyi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini paling biasa disebut. Hari-hari Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan ketentuan pengakuan sebagai hamba Allah atau sifat ubudiyah kita, kehambaan. Bahagian hamba dari nama Ar-Rahman ialah, mari kita belajar daripada nama Ar-Rahman, itu Allah punya nama. Daripada nama itu keluar sifat Ar-Rahman Allah. Sebab tu ada beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kita pernah biasa belajar Ar-Rahman ni luas,
Bunyi pun betul bahasa Arab. Ar-Rahman. Luas, semua sekali dapat. Muslim, non-Muslim. Berbandingan Ar-Rahim. Rahim. Dia dah kecil. Dan di dalam. Hanya untuk orang Islam. Hanya untuk orang mukmin. Itu pun kadang-kadang masih dikeliru dalam masyarakat. Apa beza-beza Islam dengan bukan Islam? Ini antara kekeliruan yang masih muncul. Sebab tu kadang-kadang fikir-fikir balik cabaran akhir zaman bagi saya lah bila tengok. Nombor satu namanya syahwat. Syahwat ni hawa nafsu. Hawa nafsu ni kita yang dah pekat umur ni taklah nampak hanya nafsu seks semata-mata. Syahwat juga, syahwat nak kaya, syahwat nak kuasa, keinginan, kemahuan. Nak kaya, nak handsome, nak cantik, nak apa. Itu satu. Yang akhirnya kalau tidak diawasi syahwat tersebut, mulalah kuasa dengan cara tak betul, salah guna kuasa, kaya dengan cara tak betul, rasuah dan sebagainya, curi, na'udzubillah. Nak cantik cara tak betul, nak cantik sangat lalas, lelaki dah jadi perempuan. Nak perempuan, lelaki dengan lelaki. Itu semua syahwat. Itu cabaran nombor satu. Cuma jangan terlupa ada satu lagi yang menjadi ancaman bagi saya yang saya lebih takut. Bukan tadi yang pertama takut. Namanya syubhat. Syubhat ni apa? Benda yang confuse, benda yang meragukan, benda yang 50-50. Contoh apa? Kalau syahwat, siapa buat, dia tahu dia salah. Orang ambil rasuah, dia tahu itu salah. Orang mencuri, dia tahu itu salah. Orang berzina, dia tahu itu salah. Dia buat, tapi dia takut juga. Still ada takut. Walaupun dah lama-lama dia buat, dia kurang takut. Tapi still dia tahu itu salah. Tapi cuba bayangkan nama syubhat. Adakah orang Syiah tahu Syiah itu sesat? Dia sedar tak? Ataupun dia yakin aku ni betul? Sama juga orang liberal. Yes, pemikiran aku Islam yang paling moden. Dia yakin dengan apa yang dia buat. Dan tak sesuai nak cakap ada kafir tak kafir. Kamu zaman sekarang dah tak sesuai dah. Nak sebut ada kafir, ada Islam. Semua kena sama, equality. Dia ada nak cakap apa? Freedom. Ni syubhat yang muncul. Alah, siapa Imam Syafi'i? Dia pun manusia, aku pun manusia. Bapa belajar SPM, itu PhD pun. Semua sama je. Bapa tak apa-apa, bapa pun buat salah. Alah, raja tu siapa? Sama je dengan raja. Tak ada apa. Ulama manusia, aku pun manusia. Imam Syafi'i yang boleh titik. Apa sangat ulama-ulama lagi? Ini pemikiran yang muncul. Atau nama liberal, atau nama sekular. Ini kita confuse. Itu yang macam mungkin tersilap sebut kot. Sampai kata Nabi hijrah pun pelarian. Hati-hati. Jangan terlalu kata apa, gairah sangat sampai kita tak perasan memang tersilap cakap kot. Tarik tadi. Jangan kita tiba-tiba tak perasan. Dengan Allah pun akhirnya kita hina wal-iyadzu. Sebab tu bagi saya, syahwat orang yang buat dia akan tahu dia salah. Tapi syubhat dia tak perasan dah. Dia confuse dengan pemikiran-pemikiran Islam yang ada hari ini, ajaran sesat. Agak-agak tuan-tuan orang ikut ajaran sesat, dia sedar tak dia sesat. Jadi syubhat ni bahaya. Yang dia rasa, wah aku makin dekat dengan Islam. Dia yakin, yang tu lebih bahaya syubhat. Sebab tu bila kita tengok nama-nama Allah ni pun kita dapat belajar. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim pun dah beza dah. Ar-Rahman untuk semua sekali. Dia Muslim ke dia non-Muslim, aku tetap bagi. Siap-siap non-Muslim lagi kaya daripada Muslim. Itu sifat Ar-Rahman. Muslim non-Muslim dulu aku bagi udara oksigen free. Tak kira siapa-siapa, semua sekali. Orang Muslim dia buat maksiat, boleh jadi aku bagi dia lebih pandai, lebih hebat, lebih kaya, lebih kacak, lebih apa. Sifat Ar-Rahman Allah bagi semua. Tapi bila Ar-Rahim, Rahim yang ini sempit, khusus hanya untuk orang Islam. Bukan dekat dunia saja, yang dalam sampai akhirat. Dia spesifik tapi dia mendalam. Ini contoh bagaimana kita belajar. So itu Allah, habis itu kita macam mana? Dekat sini bagian hamba dalam Ar-Rahman ialah hendaknya setiap hamba Allah itu mengasihi, sayang hamba-hamba Allah yang lain yang sedang dalam kealpaan atau kelengahan. Maka apa kita? Adakah Ar-Rahman itu hanya Allah kita pun dengan yang non-Muslim? Bukan terus tanam kebencian.
Allah pun ada sifat Ar-Rahman kepada yang bukan Islam. Takkan tiba-tiba kita nampak orang bukan Islam terus kita nak bunuh. Itu bukan ajaran Islam. Nampak bukan Islam terus negatif. Yang tu takut-takut bukannya atas nama Islam dan Muslim, rupanya resis. Nampak Cina dia nampak macam ni, nampak India dia nampak macam ni. Sebab tu hati-hati, jangan pukul rata. Bab-bab kafir tak kafir, saya akan teringat kata-kata Profesor Jamal Badawi. Dia Profesor Islamic Studies di Canada. Ustaz, sure nak ada lagi kita tahu. Tapi sekitar tahun 2008, lebih kurang saya attend satu talk dia dekat Australia, Melbourne. Dia bagi talk, the word cover, C-O-V-E-R, is actually comes from the word kafara. Saya mula dengar biar betul ni macam main-main je. Cover, kufur. Cover, kufur, kafara. Dalam tuan-tuan tahun 2008 itu, masa saya berada di Melbourne, Australia, pemikiran Islam liberal sedang meluas. Saya kata, Aish, takut pula nak pakai terus dia punya ID. Balik saya cek, buka, betul. Al-kufru bimakna al-ghita. Ghita ni benda yang tertutup, cover. Betul lah dunia kupasan, saya boleh terima. Saya terima kata-kata dia. Orang kafir, dia tertutup, dia tak nampak kebenaran Islam. So orang yang tertutup mesti jahat ke? Orang tertutup ni mesti benci Islam ke? Tak juga. Tapi kita lah yang buka, singkap pemikiran mereka. Buka pemikiran dia, biar nampak, kenapa aku nak benci Islam? Islam ni baik. Tapi bila dia ditutup pemikiran, sebab itu kita pun orang Islam, kita tidak kafir, tapi kita menjadi kufur. Kufur nikmat. Ada isteri, tak bersyukur kau yang beristeri, kufur. Ada suami, kufur. Tak terasa nikmat ada suami, tak hormat suami, tak hormat isteri. Anak, tak rasa kau ada anak ke? Kufur ni. Harta, ilmu, harta, kau kufur nikmat. Allah bagi macam-macam, kau tak terasa Allah ada. Maka apatah lagi yang bukan Islam, dia tak mesti jahat, tapi mungkin dia tak nampak keindahan Islam. Sebab kita orang Islam pun tak berani nak promote Islam pada mereka. Yang paling saya takut, satu hari nanti Allah tanya mereka, takkan tak ada orang Islam promote? Tak ada. Jiran sebelah tu, dia tak pernah cerita pasal Islam. Dia cerita benda lain, dia pasal bisnes, pasal apa. Pasal Islam pun tak pernah. Aku tak pernah kenal Islam. Yang tu kita tahu. Dan kita pun tak bangga dengan Islam. Kita tak bangga dengan Allah. Kita tak promote Allah. Macam kita seorang bapa bangga dengan anak, kita cerita kat orang. Bukan nak riak, bukan nak juga kita bangga. Surau kita bangga, kita cerita kat orang. Oh, kami dekat sini pun tak ada surau Allah. Alhamdulillah, dulu surau tu kecil dia dulu. Bukan bang, bukan makna. Kita bangga, kita cerita. Negara kita bangga, kita cerita. Tapi negara kita macam memalukan, kita tak cerita. Malu nak mengaku, oh I'm not Malaysian, I'm not Malay. Silap-silap lagi, kita tak malu, kita tak rasa bangga. Maka sayangnya kalau sebagai seorang hamba kepada Allah, tak bangga dengan Allah, cerita kehebatan Allah. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita rasa, alamak, kat mana kita punya peranan? Aku kan ustaz. Tak, tuan-tuan, benda tak mesti ustaz. Sebab tu mudah-mudahan kita lebih watak untuk membuka. Apatah lagi kita berada di bulan September, Ogos, di bulan-bulan kemerdekaan. Sebab itu kalau perasan tuan-tuan, Islam datang, Islam tak pernah kata Islam menjajah negara. Tak. Islam sudah perkataan Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Buka. Islam datang membuka. Buka negara tu biar nampak negara ini milik Allah. Hukum yang kita nak laksana hukum Allah. Kita bangga dengan Allah. Tak ada hukum yang lebih hebat daripada Allah. Tak ada sistem lebih hebat daripada Allah. Tak ada undang-undang lebih hebat daripada Allah. Kita buka. Allah. Negara kita makmur, ini kalau datang dengan izin Allah, buka. Sebab tu dalam Islam dipanggil Al-Futuhat Al-Islamiyah. Merdekakan pemikiran masyarakat, dia nampak Allah, bukan nampak diri. Kita ni nak apa? Alah, dunia ni kau jangan berebut sangatlah. Hidup 60-70 tak tentu. Semalam kawan saya sebaya meninggal. Kalau perasan yang dekat JB yang pergi menyelam nak letak Abu Al-Quran ke apa, Qadi Johor, kami sebaya tu batch. Saya pun Allah kawan-kawan yang satu pergi ke Jordan ni, ramai kebetulan tak yang meninggal.
Rasa dah berpuluh, 20 lebih, 30 lebih kawan-kawan buat ni yang sebaya dan meninggal. Satu demi satu. Itu yang kata Allah Akbar. Cuma poin nak kata hidup kita nak kena memperkenalkan Allah. Sebab tu Islam datang buka. Nampakkan kehebatan Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa dengar bila musim kemerdekaan, ustaz-ustaz akan sebut bagaimana kata-kata Rabi'i bin Amir. Bila tanya dia Rustum ni pembesar Parsi, orang hebat, tunjuk segala kekayaan. Sebab itu mindset orang yang tidak berpegang kepada Islam. Politik mesti tunjuk kaya. Itu barat. Daripada zaman dulu lagi, zaman Abu Jahal lagi. Lawan Islam mesti nak tunjuk ganas, mesti bunuh teroris. Maka Rustum pelik. Datang si Rabi' bin Amir, kau datang apa sebenarnya? Kami diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala sana. Kami diutuskan Allah. Kita kan hamba diutus oleh Allah atas muka bumi, bukan untuk cari kekayaan sendiri. Linukhrija man syaa, untuk keluarkan manusia. Nampak? Bukan sudah tutup, keluarkan manusia. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Keluarkan manusia daripada penghambaan sesama manusia. Sistem komunis, kapitalis, semua ni penghambaan sesama manusia. Kita buat kerja macam mati nak kaya-kaya ke atas orang. Komunis, kapitalis, sama je semua. Min ibadatil ibad, daripada hamba sesama manusia, keluar. Rasa dah tak ada selengkapaan, kadang-kadang ada lagi. Dah merdeka, tapi kadang mindset masih British je hebat, Barat je hebat. Islam tak boleh, Allah tak boleh, kita pun tak boleh. Ini contoh mental block. Kemudian keluarkan manusia daripada kejuril adian, kezaliman agama-agama, termasuklah jalan sesat, ideologi. Keluarkan. Tengok kadang-kadang kesian setengah agama, bukan kita nak menghina, tapi sampai tak nampak apa. Yang kita buka, keluarkan, merdekakan. Sampai kau mereka apa? Ya Allah, hidup kita sampai ke akhirat. Syurga lebih hebat daripada dunia. Tapi kalau kita tak merdekakan tu lagi, dunia lah segala-galanya. Aku nak dunia, aku nak dunia ni. Tak nampak dah nak akhir. Tak nampak dah hebat syurga. Manusia. Tak nampak dah. Itu antara lain lah kalau kita kata merdekakan diri kita, jiwa kita dengan sifat rahmat. So poin kita kat sini apa dia? Ar-Rahman ajar kita, Allah pun boleh berkasih sayang dengan yang bukan Islam. Takkan tiba-tiba kita tak pasal-pasal terus datang pergi kebencian kepada yang bukan Islam. Walaupun for sure ada perbezaan. Okay? Mereka itu perlu petunjuk untuk dipalingkan dari jalan kelupaan dan kelalaian tadi. Orang kafir ke, orang Muslim pun ramai juga, kita sendiri pun sebagai manusia kadang-kadang leka, agar dapat menetapi jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya hendaklah dengan memberikan nasihat, mempergunakan jalan yang halus, lembut, bukan kekasaran. Selain itu hendaklah pula melihat kepada orang yang sama mengerjakan kemaksiatan dengan pandangan penuh iba dan kasih. Tengok orang buat silap. Allah kan Ar-Rahman. Kalau nak kira Ar-Rahman, orang kafir disembah berhala dan tu kena sambal penting. Tapi Allah bagi peluang. Kita pun sebagai ayah ibu, tengok anak, alamak, aku nak buat macam ni, nak marah anak, sabar. Allah bagi kita peluang kedua. Tengok orang bukan Islam, dia buat salah. Yang mana salah, kita kena tegur. Jangan pula jadi dayus, langsung tak nak tegur, langsung pula nampak hebat. Tak, yang salah kita tegur, tapi caranya betul, ikut panduan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya setiap kemaksiatan yang berlaku dalam alam ini dianggap seakan-akan maksiat itu berlaku pada dirinya sendiri. Macam mana berlaku yang buat? Kita pun tak nak orang tu marah, tu maki, tu hukum. Sebab tu tengok Nabi pun, tengok juga siapa yang buat salah. Tengok, oh dia ni Arab, Badui ni orang kampung, tak reti, tak biasa, datang kencingnya dekat masjid. Nabi tak tahu salah, tak tahu mati. Tengok juga siapa yang buat salah. Kalau orang Islam faham, ni double standard, tak sama. Sebab tu kita kena tengok juga satu-satu. Ini budak ni, budak kecil ni, orang tua, lain. Anda pernah kena tegur, ni tak pernah kena tegur. Ada beza dia. Sebab tu kita bila ikut panduan Islam, insya-Allah kita akan lebih cermat dan berhati-hati. Namun begitu jangan sampai orang yang bermaksiat itu dikerasi atau dipaksa serta diancam sekiranya dia masih enggan meninggalkan maksiat itu, tapi dalam menggunakan mau'izatil hasanah.
yakni perbicaraan yang berbudi luhur. Okey, adapun ar-rahim, ar-rahim itulah antara sifat yang kita boleh belajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kasihnya yang sangat tinggi kepada sesama orang Islam. Sebab itu sebagai penutup mungkin cuba tuan-tuan rekod ayat yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi saya sesuai juga kalau kita nak jadikan sandaran asas sebagai apa nama yang kita kata Malaysia prihatin. Nak tengok prihatin, Allah Maha prihatin, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat prihatin kepada orang-orang Islam khususnya. Bila tuan-tuan biasa dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, penutup surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa Allah cerita? Sesungguhnya telah datang kepada kamu semua seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari golongan kamu juga. Sebab itu hikmahnya Allah jadikan Nabi itu dengan manusia. Kalau bukan dengan malaikat, kita akan terus jawab, alah dia malaikat bolehlah. Tapi Allah jadikan Nabi Muhammad itu daripada kalangan hamba. Bila kalangan hamba, lah dia pun kahwin, dia pun ada anak, anak dia pun meninggal, bapa dia pun meninggal. So lah kita boleh belajar daripada Nabi. Tengok balik Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya macam mana. Lah nak cakap pasal politik pun minta maaf kalau sebut, perasan tak tuan-tuan? Akhirnya kita tengok politik itu, pertukaran kerajaan tak mesti ada pilihan raya. Tak mesti. Akidah kita bukan mesti politik itu mesti dengan pilihan raya. Naik bendera, naik poster, nak kena maki sana, maki sini. Itu bukan cara Islam. Itu cara barat. Cuma kita bolehlah guna benda itu sebagai satu tools yang lebih baik daripada nak berperang, berbunuh. Itu bukan sesuai. Tapi kalau sampai satu masa kita tak tahu, bila Islam betul-betul dizalimi, Nabi duduk, jihad tetap ada. Janganlah terdiam dalam hati Islam, jihad dah ada, biar lawan bunuh kita mati syahid. Tapi kita nampak, okey, demokrasi antara laluan yang kita ada, kita ambil on. Cuma bukan dengan maki, bukan dengan fitnah, bukan dengan benci. Cuba tuan-tuan tengok hijrah. Bukankah hijrah itu perlambangan Nabi dapat kuasa? Ada pilihan lain. Ada naik poster. Perang tak ada, darah pun tak tumpah, tahu Nabi jadi ketua negara. Rupanya akhir zaman ada juga main letak jawatan sana, lompat sana. Itu bukan kerajaan. Sebab tu kadang-kadang kita kata, nak kata kartun juga. Tapi itu bagi saya satu benda yang ajak saya berfikir juga. Tak mesti pilihan lagi, tak mesti membazir duit dengan poster-poster apa-apa. Cuma bagi saya lompat-lompat pagi ni benda yang tak sihat lah. Apa barang main lompat sana. Ini memang orang yang tak ada prinsip lah kalau dia kata istilah memang. Politik sekadar tu nak cari makan, nak musuh. Tapi orang yang ada agama, dia akan berbeza. Itu beza orang yang pegang agama dengan perasaan, berbeza dengan orang yang atas nama benci, dendam, dengki, harta dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan tengok, bila Nabi sampai ke Madinah dan memerintah 8 tahun, lepas tu buka kota Makkah, merdekakan kampung halamannya, Fathu Makkah, pun tak ada pertumpahan darah. Tak ada kempen-kempen, tak ada naik bendera, poster, tak ada. Tapi sebab orang percaya kepada Nabi SAW, merdekakan kampung halaman sendiri yang selama sangat benci Nabi. Itu pun orang masih momokkan Islam agama keganasan. Islam tertegak dengan mata pedang. Dan sayang sekali, ada juga orang Islam yang percaya Islam agama keganasan. Sebab itu bagaimana Nabi sangat concern. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Dia merasa berat dengan penderitaan kamu. Allah nak bincang tak semua. Dah habis dah. Cuma tuan-tuan kalau tengok hijrah pun dah nampak dah. Macam dia risau dengan masyarakatnya. Dia hijrah, dia semua pindah dulu. Dia sebagai ketua, dia last sekali. Dia pun terakhir. Orang lain dah selamat dah. Biar dia yang terakhir. Tapi dalam tu pun dia bawa kawan. Dan Allah tunjuk dia dengan Abu Bakar. Tuan-tuan, nak tunjuk rancangan sangat hebat kan? Dengan budak kecil Ali ada, Abu Bakar punya anak, semua main peranan. Setiap non-Muslim ada. Cuma Allah punya kuasa. Perancangan Nabi yang hebat itu sampai kat satu point, duduk dekat dua berdua, bukan dia kafir Quraisy nampak kaki kat luar. Apa point Allah tunjuk? Kau boleh rancang. Tapi ingat, orang bukan Islam pun merancang.
Tapi akhirnya kau punya rancang kena tengok kat aku juga. Aku yang akan buat ada burung ke, ada sarang laba-laba ke, ada apa benda ke. Orang kafir tak nak pula tunduk tiba-tiba. Akhirnya kita tetap mampu. Kita boleh rancang macam-macam. Allah nak naikkan ni, Allah nak jatuhkan ni, ekonomi ke, kesihatan ke, semua kuasa Allah. Tapi kalau kita tak iktibar, kita masih nak bergaduh sama kita. Sampai terlupa ada Allah sebenarnya yang jaga. Sebab tu mudah-mudahan dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim kita belajar sesuatu. Sebab tu di hujung ayat surah At-Taubah ayat 128 itu kata Allah, Nabi itu sangat berat penderitaan yang kamu rasai, penuh keinginan yang terhadap keselamatan kamu, nak sangat kita semua selamat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Sebut juga sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Lebih tetap orang iman berbanding yang lain. Sebab itu yang kita kena ada. Kita sayang semua, Muslim dan Muslim, semua rakyat Malaysia, semua warga dunia, semua kita sayang. Tapi dalam hati kita tetap bangun-bangun juga orang Islam. Orang beriman juga yang kita lebih sayang. Dan kita doakan anak isteri kita yang paling dekat itu orang yang paling beriman sebagai tanggungjawab kita bersama. Maka mudah-mudahan dengan umat Islam yang beriman ini sama-sama kita perkukuhkan, mudah-mudahan yang bukan Islam akan dekat dengan kita dan akhirnya semua kita selamat dunia dan akhirat. Saya kira sekadar dulu untuk hari ini, insyaAllah ada rezeki kita sambung lagi dalam bulan yang akan datang. Kita masuk kepada nama Allah Al-Malik, Dia yang Maha Berkuasa. InsyaAllah kita depankan. Yang baik cuma dari Allah, yang salah, yang silap, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.